Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua sahabat-sahabat trader daripada Malaysia, Indonesia dan Brunei. Okey, pada pagi ni uh, saya nak buat video santai-santai saja. Okey, uh, pagi ni saya ditemani oleh pokok-pokok, burung-burung, ayam, kerbau pun ada, burung bangau. Okey, sebab rumah saya ni dekat dengan tanah bekas sawah. uh, Tanah bekas sawah. Jadi dekat-dekat sini pagi nyaman je. uh, Okay, jadi video kali ni saya buat santai-santai berkenaan CS dominant. Okay, CS dominant ni adalah antara price action yang terbaik. Okay. Dan sebelum kita bercerita, sebelum saya huraikan berkenaan entry, stop loss dan take profit dengan setup candlestick dominant ni. Saya nak sedikit pemberitahuan berkenaan buku saya, di mana telah saya terbitkan untuk terbitan pertama 100 unit dan kemudian terbitan kedua. Dan insya-Allah saya untuk selepas ni saya akan buat terbitan yang terakhir sebanyak 500 unit. Sebanyak 500 unit. Kemudian saya dah tak akan buat, tak akan tambah lagi, sebab 500 terbitan tu banyak. Okey. Bagi yang saya minta perhatian, bagi yang betul-betul memerlukan buku sahaja. Bagi anda yang masih lagi tidak faham berkenaan konsep ataupun struktur strategi yang menggunakan yang saya gunakan menggunakan CS dominant. Di mana bagaimana struktur dia, apa jenis-jenis dan kategori CS dominant, iaitu CS dominant klasik, CS dominant hidden, CS dominant rebound. Jadi strategi dan struktur dia, kepada masih yang belum faham, anda boleh beli buku ni daripada saya. Boleh beli buku ni terus daripada saya. Dengan harga baru ni kita buat promosi pengenalan dengan harga 279. Sekarang tak ada promosi dah. Kita dah terus ke direct ke harga dia RM390. Dan bagi saya rasa tidak mahal dengan nilai 390. Dan saya rasa kalau anda keluarkan modal untuk beli buku Power of the Price Action and Art of Candlestick, ini tak akan botak kepala anda. Saya ulang sekali lagi, kepala anda tak akan botak. Sebab 390 insya-Allah tak besar pun. Dan saya nak tambah sikit lagi. Saya pernah mention sebelum ni kepada yang sudah faham. Kepada sesiapa yang sudah faham, yang sudah belajar dengan saya, yang pernah face to face berkenaan strategi menggunakan price action CS dominant ni. Yang sudah lihat video-video dalam channel YouTube channel KFX Academy, anda sudah faham daripada situ, anda tidak perlu beli pun buku. Saya tidak paksa anda. Anda tidak perlu beli buku ini. Teruskan dengan yang anda dah faham tu. Banyakkan buat backtest. Video saya setelah share, saya sudah share dalam YouTube channel KFX Academy sebanyak 300 lebih video. Anda boleh belajar daripada situ sahaja. Bukan saya tak nak anda beli buku ni, tetapi kalau anda dah faham,
tidak perlu keluarkan modal untuk beli buku ni. Tetapi bagi yang nakkan buku, baru boleh beli buku ni. Okey. Dan saya ulang sekali lagi, takkan botak pun kepala anda. Okey. Dan kalau anda tak nak buku ni pun tak kisah, tidak ada masalah. Okey. Sebab saya sudah share ke semua strategi, saya sudah share dalam YouTube channel. Anda perlu belajar daripada situ. Belajar lagi daripada video-video yang saya sudah share. Kalau nak dikirakan, saya jual buku ni dengan harga 390, tambah dengan 300 lebih video dalam YouTube channel Cafe Academy, berbaloi tak dengan 300, harga 390? Kan? Sebab saya dapat feedback daripada kawan-kawan. Alhamdulillah, dia orang faham dengan kaedah-kaedah yang saya cuba ketengahkan menggunakan buku ni, ketengahkan dalam pengisian dalam buku ni. Alhamdulillah, dia orang lebih mudah faham. Okey. Kadang-kadang ada juga trader yang dengan hanya lihat video-video saya dalam YouTube channel, terutama berkenaan CS dominant dan konsep price action, dia orang sudah faham daripada situ. Jadi alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya, itu saja berkenaan buku. Saya tak nak saya bagi sedikit penerangan berkenaan buku ni supaya tidak ada salah faham. Okey, tidak ada salah faham. Okey, bukan saya semata-mata mengambil keuntungan daripada buku. Okey, tetapi buku ni kalau terlalu murah pun orang tak hargai. Orang anggap benda tu tidak bernilai. Dan saya yakin dengan 390 anda boleh buat keuntungan. Okey. Anda trade, anda faham konsep yang saya ketengahkan dalam, ataupun strategi, structure yang saya ketengahkan dengan dalam buku ni, dalam video-video saya, insya-Allah anda boleh sekejap je anda boleh dapat balik modal anda. Okey, saya ulang sekali lagi, takkan botak pun kepala anda. Jadi kalau tak nak buku ni pun tak apa. Anda boleh faham kaedah-kaedah yang saya ketengahkan tu dalam video-video YouTube channel. Anda boleh free tengok video dalam YouTube channel. Ada 300 lebih video dekat situ. Okey. YouTube channel Cafe Academy. Dan okey, seterusnya, okey, alhamdulillah ramai yang sudah dapatkan buku ni. Saya cuma nak habiskan buku ni je. Okey, yang saya sudah buat, yang saya sudah cetak, saya cuma nak habiskan sahaja buku ni. Dan insya-Allah jika ada permintaan, last terbitan saya akan buat 500 unit. Itu saja. Dan seterusnya, okey, sekarang ni kita dalam situasi ataupun keadaan wabak, okey, wabak penyakit COVID-19. Jadi banyak kelas-kelas yang saya cuba plan untuk bulan April dan Mei, terutama kelas offline yang saya cuba plan baru ni, okay, dengan kerjasama broker yang saya bawakan, itu MFM Group dan MFM Securities. Okay. Dan jadi tak dapat dilaksanakan, jadi tergendala. Cuma ada kelas-kelas online pun sedikit tergendala lah. Okay. Cuma saya akan structure balik jadual untuk online. Okay, kelas-kelas online. Dan ketika waktu ni bagi saya kelas online dan penggunaan buku ni memang sangat-sangat relevan lah. Anda boleh buat anda boleh study di rumah sahaja dengan menggunakan buku ni, insya-Allah. Okey, dan sekali lagi saya nak bagi tahu, jika anda dah faham betul-betul berkenaan structure ataupun strategi menggunakan candlestick dominant ni, anda tidak perlu beli buku ni. Anda boleh sahaja terus praktikkan kefahaman anda.
anda boleh faham melalui video-video dalam yang saya share dalam YouTube channel Cafe Academy. Boleh faham dari situ. Kalau anda dah faham, tak perlu beli buku. Okay? Tidak perlu beli buku ini. Anda perlu just praktikkan saja. Terus straight. Okay. Baik, kembali kepada tajuk kita untuk video kali ini. Okay, video ni saya cuba terangkan secara santai-santai sahaja. Okay, relax. Okay, baik. Tajuk dia adalah CS Dominant, the best price action. Okay, dan secara spesifiknya, kita nak tahu bagaimana kita nak entry, cari tempat entry yang terbaik, stop loss dan take profit. Okey, saya nak cerita berkenaan entry dahulu. Okey. Ini semua adalah termasuk ataupun yang kita panggil sebagai setup. Okey, sebagai setup. Okey, anda perlu faham antara setup dengan signal. Okey. Signal yang bila kita buat analisa, kita dapat satu signal. Signal ni adalah tanda awal. Okay? Signal adalah tanda awal. Bukan, anda tidak boleh entry lagi dengan menggunakan signal. Okay, contoh yang saya nak bagi tahu. Okay, kita abaikan dulu berkenaan price action yang lain. Contoh CS engulfing, CS CS volume, okay, ataupun lain-lain price action lah. Cuma untuk video ni saya nak fokus untuk CS dominant sahaja. Okay. Jadi apa yang saya untuk antara signal dengan setup ni adalah satu yang kita dah buat analisa yang sudah siap. Okay, ataupun sudah ada keputusan, sudah ada decision daripada hasil analisa kita. Okay, dan signal tu adalah satu part daripada setup. Satu part daripada setup. Maksudnya signal ni bukan untuk kita entry lagi. Signal tu adalah tanda awal. Okey, sebagai contoh, di mana satu keadaan kita jumpa satu candlestick dominant ataupun zone yang valid. Okey. Abaikan yang ada breakout ni. Okey. Okey, tarikh hari ni adalah 30 Mac 2020. Okey, kejap saya nak set tarikh kat sini. Okey, tarikh hari ni 30 Mac 2020 untuk pair Euro GBP. Okey. Contoh, okey. Ini ada saya ceritakan sikit berkenaan signal. Okey. Di mana bila untuk CS dominant, bila kita dapat satu zone CS dominant, maka dekat sini adalah kita panggil dia adalah signal. Bukan lagi untuk entry. Sebab belum ada arah. Okey, belum ada arah. Signal ni maksudnya tanda awal, ada sesuatu. Okey, ada sesuatu buyer dan seller. Okey, situasi di mana buyer dan seller cuba buat sesuatu. Okey, jika kita spesifikkan dia berkenaan dengan untuk khusus untuk CS dominant di mana belum ada keputusan. Okey, buyer dan seller belum lagi ada keputusan. Sebab itu kita namakan dia sebagai zone dominant. Okey, dan ini adalah CS dominant. Sebab dia valid sebagai CS dominant, dia menguasai lebih daripada 3 candle. Okey, belum ada breakout. Okey, itu signal. Itu signal. Kemudian ada breakout. Selepas itu ada breakout. Okey. Next, kemudian ada breakout. Okey, ada breakout yang jelas. Mana breakout sell. Ni Euro GBP untuk time frame daily. Okey. Di mana breakout sell. Maka dekat sini breakout ini adalah arah. Jika dia breakout dengan candle bear ataupun breakout sell, maka arah dia adalah arah sell. Jika dia breakout dengan candle bull, okey, ataupun breakout buy, maka arah dia adalah arah buy. Jadi dua. Yang pertama, okey, structure untuk structure dia, okey, ataupun SOP, pertama sekali ada signal, itu zone dominant tadi. Yang kedua ada breakout, di mana breakout tu sebagai arah. Okey,
Kemudian yang ketiga adalah reverse dan retest. Okey, macam mana kita nak tahu reverse dan retest? Saya sudah ceritakan dalam video sebelum ni, anda perlu rajin-rajin lihat video-video yang saya sudah share dalam YouTube channel. Okey. Banyak dah video saya ceritakan macam mana untuk single time frame, macam mana untuk multi time frame. Okey, apa yang dimaksudkan dengan single time frame dan multi time frame. Baik. Jadi dekat sini tidak ada reverse dan retest. Okey, maksud reverse dan retest adalah reverse maksudnya candle cuba reverse. Okey, retest adalah bermaksud price sewaktu melakukan reverse, price sudah ataupun telah touch zone SNR ataupun point-point SNR yang terdapat dalam zone dominant. Dalam zone signal ni, zone signal ataupun zone dominant di mana price sudah touch ataupun telah touch sewaktu melakukan reverse. Jadi dekat sini kita check di mana dia punya reverse dan retest. Okey, satu dekat sini kita tandakan SNR yang kuat dua dekat sini dan tiga dekat sini. Okey, itu adalah point-point SNR selepas berlaku breakout. Okey, tidak ada reverse dan retest. Okey, tidak ada reverse dan retest. Kalau ada satu candle buy itu baru candle reverse. Kalau candle buy tu dia touch retest point, okey, yang saya namakan dekat sini retest point ataupun SNR, baru dia adalah reverse dan retest. Dan bila reverse dan retest, kalau untuk setup single time frame, wajib tunggu candle reverse dan retest itu close. Sebab itu adalah filter yang terakhir. Okey, benteng pertahanan yang terakhir adalah pada reverse dan retest. Jika menggunakan multi time frame, jika menggunakan single time frame. Dan jika menggunakan multi time frame, dekat situ kita boleh pergi ke time frame yang kecil. Okey, contoh kita pergi ke time frame yang lebih kecil daripada daily, kita pergi ke H4. Okey, pasangan kepada daily adalah pasangan time frame kepada time frame daily adalah H1. Cuma kita nak check dulu dekat time frame H4. Okey, apa ada dekat H4? Baik. Okey. Untuk time frame H4 pada minggu lepas, okey, pada minggu lepas saya kat sini kita ada, sebelum berlaku penurunan dekat sini, ada satu zone dominant pada time frame H4 dekat sini. Dan dalam grup belajar, dalam grup community KFX Academy, kita ada bincangkan setup untuk Euro GBP untuk kita sell. Baik. Di mana bila kita kecilkan pada time frame H4, terbentuknya satu candle dominant. Terbentuknya satu candle dominant, dan pada waktu ini daily masih lagi dalam keadaan dalam zone candlestick dominant, masih lagi dalam signal. Belum lagi ada breakout. Kemudian cuba kita tanda dekat sini low candle dominant pada time frame H4. Cuba lihat dekat situ, belum lagi ada breakout pada time frame daily. Tetapi H4 pada time frame H4 sudah bagi tahu lebih awal. Ini adalah keadaan di mana jika time frame daily belum ada setup, maksudnya yang sudah siap dengan arah dia, dengan breakout dia, dengan arah dia, dan reverse dan retest, kita boleh intai dulu. Contoh pada time frame daily memang ada candlestick dominant dan zone dia sudah ada, tetapi belum ada breakout. Jadi kita boleh intai dulu pada time frame H4. Kemungkinan pada time frame H4 sudah ada arah untuk kita follow dahulu, sebelum berlaku apa-apa keputusan di time frame daily. Maksudnya buyer dan seller belum lagi buat keputusan. Sedikit info untuk anda, macam mana kita nak tahu buyer dan seller buat keputusan. Buyer dan seller akan buat keputusan, kalau kita lihat berdasarkan setup candlestick dominant, ialah pada candlestick yang buat breakout. Pada candlestick yang buat breakout zone dominant, itu adalah decision buyer dan seller.
Okay. Itu adalah decision buyer dan seller. Okay. Keputusan di mana seller ataupun buyer buat keputusan. Jika breakout dia sell, maka seller menguat. Jika breakout bull ataupun breakout buy, maka buyer menguat. Okay. Kita pergi balik ke time frame H4. Okay. Kemudian dia buat penurunan. Okay. Kemudian selepas breakout, dekat sini ada setup entry pada time frame M5 dan M15 untuk pair Euro GBP. Okey, anda boleh lihat macam mana kita nak intai setup entry. Okey, cuma saya nak sekarang ni saya fokus dulu berkenaan setup dulu. Bagaimana berlakunya setup. Okey, kemudian dekat sini. Okey. Kemudian dekat sini ini zone saya tandakan, ini adalah zone 1. Okey, kemudian ini zone 2, dominan yang kedua. Okey. Kemudian selepas berlaku breakout, ada setup entry dekat sini pada time frame kecil. Kemudian dia buat dominan yang baru, kemudian breakout. Ini setup, ini golden setup. Kemudian dia buat kenaikan. Ini yang dikatakan sebagai reverse. Ini adalah reverse. Dan ini pula adalah candle retest. Kemudian dia buat kenaikan sekali lagi dan baru dia buat penurunan. Kemudian sewaktu dia buat penurunan dekat sini, ada satu candle dominan yang baru. Candle dominan yang baru dekat sini buat breakout juga, sell. Itu breakout sell, maka kuat arah dia untuk sell. Jadi entry dia daripada sini lagi. Ini adalah retest untuk zone 1. Kita lihat dekat sini, kalau anda pasang pending order, bergantung kepada trader lah. Macam saya tidak suka sangat pasang, jarang saya gunakan pending order. Saya akan masuk secara manual. Dan stop loss pun secara manual. Kita lihat dekat sini, tukar kepada line chart. Kita tandakan di mana retest point dia. 1, 2 dan 3 dekat atas ni. Kita tanda 2 saja retest point. Jadi nampak tak, dia sudah buat retest untuk zone 1. Kemudian pastikan candle ini close. Candle ini close. Sudah banyak kali saya sharekan dalam video. Banyak dah video saya share kenapa perlu candle retest close jika menggunakan single time frame. Jika menggunakan multi time frame, tidak perlu tunggu retest. Tidak perlu tunggu retest close. Ataupun tidak perlu candle retest. Anda terus boleh entry menggunakan strategi multi time frame. Jadi dekat sini, jika anda gunakan single time frame, anda dah boleh entry selepas candle ni close, candle retest ni close. Sebab apa? Kalau anda guna single time frame, kalau anda tak tunggu candle retest ni close, anda sudah sell, dia boleh tembus ke atas. Tapi jika itu kekurangan jika menggunakan single time frame. Tapi jika anda menggunakan multi time frame, anda dah check pada pasangan time frame. Contoh H4, pasangan dia adalah M15. Jadi dekat sini, sebelum candle retest ni close, ada setup price action dekat sini yang memberikan anda peluang untuk entry. Sebab itu, kalau anda guna single time frame, anda tak akan nampak apa yang berlaku dalam shadow ni. Shadow pada candle retest ni, anda tak akan nampak. Jika anda menggunakan multi time frame, anda akan nampak. Baru ada setup, baru boleh entry. Tapi jika gunakan multi time frame, tak ada setup, anda tidak boleh entry. Wajib ikut SOP. Baik, kemudian dia buat lagi penurunan. Buat lagi penurunan dekat sini. Dekat sini dia sudah breakout. Candle ni sudah breakout. Cuba kita lihat di time ni, breakout pada zone yang kedua. Zone yang kedua candlestick dominant. Kita tengok time frame daily. Apa yang berlaku dekat time frame daily?
Di time frame daily dekat sini dia sedang buat retest. Kemudian okay, kita lihat daripada setup H4 tadi, daripada setup H4 dia buat breakout, kemudian dia naik semula dan dia terus dia buat breakout sekali lagi dengan zone dominan yang terbaru untuk time frame H4 dekat sini. Okey. Bila kita lihat di time frame daily, tengok pada time frame daily sudah ada breakout. Okey, sudah ada breakout. Dekat sini sudah ada breakout. Kemudian dia naik retest. Okey, tak sampai untuk time frame daily tidak ada retest. Time frame daily tidak ada retest. Kemudian dia buat penurunan. Okey, itu berkenaan structure dia. Okey, sekarang kita nak pergi kepada entry. Kita nak pergi kepada entry. Bagaimana kita nak cari entry yang terbaik dengan kaedah ataupun strategi candlestick dominant. Okey. Baik, first kita pergi dulu dekat zone 1. Okay, kita lihat macam mana selepas berlaku breakout. Okay, H4 ini zone 1 dominant, sudah ada breakout, dan macam mana kita nak entry dekat sini. Okay, cuba kita lihat dekat sini. H4 pasangan dia adalah M15. Okay, ini zone 2 dekat time frame H4. Okay, ini adalah zone 1 pada time frame H4. Okay, untuk time frame H4 selepas berlaku breakout, okay, dekat sini sudah ada breakout pada time frame H4. Kemudian kita intai ada setup dominan yang baru. Okay, selepas H4 sudah buat breakout. Okay, kita tandakan sahaja dekat sini zone dia. Okay, ini candle dominant pada time frame 15, kemudian ada breakout. Okay, bila ada breakout, okay, macam mana kita nak entry gunakan setup L15 ni, nak cari entry yang terbaik. Okay, nak cari entry yang terbaik. Yang pertama, okay, bila kita sudah ada setup dominant pada time frame 15, kemudian ada breakout, okay, setup yang sudah siap berserta dengan breakout lah. Okay, kita tukar kepada line chart, kita tengok di mana dia punya retest point. Kita tandakan retest point 2, 3 dan paling atas adalah di sini. Okey. Okey, kemudian tukar kepada candlestick. Okey, dekat sini selepas berlaku breakout sudah ada reverse dan retest. Dekat sini ni adalah candle reverse pada awalnya, kemudian dia touch retest point dan kemudian dia close dekat sini. Jadi kita sudah boleh entry dekat sini. Okey, sudah boleh entry dekat sini. Kemudian stop loss kita, okay, entry saya akan terus daripada entry ke stop loss, dan take profit cara kita nak TP, okay, saya akan cerita lepas ni. Okay, lepas kita dah entry, selepas jika kita gunakan setup single time frame tadi dekat H4, sekarang ni kita pergi ke multi time frame. Okay, untuk multi time frame, okay, minta perhatian untuk 3 time frame sahaja. Okay, kalau boleh anda tulis lebih baik. Okay, untuk 3 time frame untuk setup entry yang berlaku pada lower time frame. Okay, lower time frame ni daripada M1, M5, M15, M30 dan H1. Itu adalah lower time frame. Higher time frame adalah H4, daily, weekly dan monthly. Okay, baik. Fokus sekarang pada setup entry. Okay, tadi H4 kita dah dapat setup arah. Kemudian kita nak cari setup entry pada time frame M15. Kalau H4 pasangan dia M15. Okey. Baik, untuk 3 time frame sahaja. M1, M5 dan M15. M1, M5 dan M15 di mana okey, jika sudah berlaku breakout, okey, ada 2 pilihan. Yang pertama adalah boleh terus entry selepas berlaku breakout. Ini zone dominant. Kemudian ini adalah breakout dia. Okay, anda terus boleh entry terus tanpa anda tunggu reverse dan retest. Itu pilihan yang pertama. Untuk 3 time frame sahaja, M1, M5 dan M15.
Tetapi apa kekurangan kat sini, cara kaedah yang ini, kekurangan dia di mana stop loss adalah sedikit lebih jauh. Okey, sedikit lebih jauh. Okey. Jika anda tunggu untuk entry, okey, anda boleh terus entry dekat sini. Okey, yang kedua adalah anda tunggu dia masuk balik, price datang balik dalam zone dominant, baru anda entry kat sini. Contoh dekat sini, dia dah datang balik, terus boleh entry dah dekat sini. Berbanding daripada anda entry dekat sini. Ataupun anda tunggu di mana-mana sahaja yang dia datang balik. Okey. Kenapa kita untuk 3 time frame ni kita terus boleh entry? Sebab ada juga setup di mana selepas berlaku breakout dia tidak buat reverse dan retest pada time frame M15, M5 ataupun M1. Dia terus jalan. Dia terus jalan. Okey, bagi anda yang gunakan setup yang paling selamat iaitu tunggu reverse dan retest, anda tidak ada setup entry untuk anda. Tapi jika anda terus entry, anda boleh pilih anda trader yang bagaimana. Kalau anda trader yang lebih proper, yang lebih yang lebih memilih setup yang lebih cantik untuk entry, maka anda harus akur kalau anda tak dapat setup entry tu. Okey? Tapi jika anda dapat entry dekat sini, anda dapat harga yang lebih baik. Okey, anda dapat entry point yang lebih bagus. Okey. Kaedah yang kedua, kaedah yang pertama tadi, entry selepas berlaku breakout. Hanya untuk 3 time frame ni saja. Jika M30 H1 tidak dibenarkan terus entry selepas berlaku breakout, sebab stop loss dia akan jadi jauh. Akan jadi sangat-sangat jauh. Hanya 3 time frame ini sahaja dibenarkan entry terus tanpa berlaku reverse dan retest. Okey, kaedah yang kedua adalah selepas berlaku breakout, tunggu price datang balik. Walaupun sebab tu price datang balik ataupun retest kali kedua ataupun kali ketiga dalam zone dominant ataupun pada retest point, anda terus boleh entry. Tidak perlu tunggu candle retest itu close, sebab candle retest, sebab retest tu sudah dibuat. Okey, anda terus tunggu sell dalam mana-mana zone, dalam mana-mana point dalam zone dominant untuk anda entry sell dekat sini. Okey, contoh dekat sini, dekat sini anda dah boleh terus entry sell. Itu kaedah yang kedua. Okey, kaedah yang ketiga. Kaedah yang ketiga yang paling selamat. Okey, yang paling selamat adalah anda tunggu pada retest point yang kedua ataupun ke atas. Contoh, ini adalah retest point yang pertama. Ini yang kedua, ketiga dan yang keempat di sini. Okey. Ada zone di mana retest point dia hanya ada 2 sahaja retest point. Ada setup di mana hanya ada 3 retest point. Ada yang setup di mana 4 retest point. Okey, bergantung pada setup pada waktu tu. Okey, sekarang ni untuk yang ini ada 4 retest point. Jadi anda boleh tunggu. Yang paling cantik adalah tunggu pada retest point yang selepas yang pertama, yang kedua, yang ketiga ataupun yang keempat. Okey, cuma anda harus akur jika price tidak datang dekat situ untuk retest. Tapi jika anda selalu gunakan setup yang ini, memang stop loss anda cukup nipis. Stop loss anda cukup nipis. Okey. Baik, dan seterusnya stop loss kita, macam mana kita nak ukur stop loss? Okey, stop loss kita ukur bukan daripada entry point. Bukan ambil daripada entry point. Kita ambil daripada retest point yang terakhir. Contoh setup yang ini, retest point yang terakhir dia adalah dekat sini. Jadi kita ukur dekat sini berapa pip yang kita nak set. Contoh kita setkan sini dalam 20 pip. Okey, ataupun 15 pip. Okey, 15 pip campur dengan anda punya entry dekat sini. Dekat sini pun dah 50 pip. Ini untuk pair euro GBP memang range dia besar sikit. Okey. Jadi kalau anda nak stop loss terlalu nipis, jika menggunakan 2 time frame, anda memang kena stop loss lah. Okey, tetapi ada juga banyak juga setup yang tidak kena stop loss. Okey, banyak setup yang tidak kena stop loss. Okey, sebab kita menggunakan double confirmation. Okey, menggunakan multi time frame. Jadi cara nak setkan stop loss, contoh anda entry di sini, bukan stop loss anda daripada sini. Contoh entry sini tarik 15 pip, bukan. Tapi daripada retest point yang terakhir. InsyaAllah memang jarang kena stop loss. Jarang-jarang kena stop loss. Okey. Okey, dan seterusnya. Okey. Masih lagi berkenaan entry dan stop loss. Okey. Cuba kita lihat bagaimana tadi kita ceritakan menggunakan 3 time frame. Okey, daripada H4
setup arah, kemudian setup entry pada M15. Okey, cuba kita lihat untuk M5 pula. Okey, kita pergi ke 3 time frame. Okey, daripada M15, sewaktu M15 berada di sini, okey, selepas H4 pastikan H4, yang penting H4 sudah ada breakout. H4 sudah ada breakout, cuma kita sekarang nak intai setup entry, sama ada 2 time frame ke, 3 time frame ke, ataupun 4 time frame. Okey, kita pergi ke time frame M5 dekat sini. Okey, bila kita lihat time frame M5 dekat sini, ada satu candle dominant. Okey, ini candlestick dominant. Kemudian dia buat breakout. Okey, ini M5. Kemudian ada reverse dan retest. Macam mana kita nak tahu reverse dan retest dia? Kita tukar pada line chart. Kita tengok di mana point-point SNR. Okey, point-point SNR. Okey, satu lagi, kenapa ada sahabat kita yang bertanya kenapa kita tidak kita menggunakan SNR. Okey. Sebenarnya CS dominant ni dia berkait rapat dengan SNR. Okey, CS dominant sangat-sangat berkait rapat, seperti dua beradik kembar. Okey, seperti dua beradik kembar dengan SNR, antara CS dominant dan SNR. Di mana CS dominant ni sebenarnya juga adalah SNR. Okey, kalau anda betul-betul faham, CS dominant ni sebenarnya adalah SNR zone, adalah SNR zone. Di mana cuma cara kaedah kita membaca SNR tu dengan menggunakan candlestick. Okay, kita hanya menggunakan candlestick, tidak menggunakan line chart. Kita gunakan candlestick. Formasi-formasi atau yang ada dalam chart tu, kita menggunakan formasi daripada candlestick formation, candlestick formation. Okay. Kemudian kita pergi semula kepada candlestick di mana ada reverse dan retest. Okey, dekat mana dia punya retest point yang terakhir. Okey, ini adalah cara kaedah entry pada M5. Tadi saya ceritakan entry pada M15. Okey, bila kita entry pada M5, stop loss kita lebih nipis. Contoh dekat sini, retest point yang terakhir adalah di sini. Kita tarik berapa pip yang kita nak setkan, 15 pip, 20 pip, terpulang. Okey. Jadi dekat sini, di mana kita dah buat entry ya dekat sini. Selepas berlaku breakout, kita entry. Okay, retest point kita tarik daripada dekat sini 20 pip ataupun 15 pip. Okay. Baik, ini adalah contoh M5. Okay, ini contoh kalau hit stop loss. Okay, jika anda hit stop loss, lepas hit stop loss, ini kaedah yang saya nak cerita kat M5. Apa keadaan ataupun situasi yang berlaku pada time frame M5 dekat sini. Selepas contoh anda setkan 10 pip sahaja stop loss. Okey, daripada sini. Stop loss anda 10 pip. Okey, kat situ. Okey, kemudian hit stop loss dekat sini. Selepas hit stop loss, anda jangan terus entry sell ataupun buy, jangan. Buy memang tak boleh terus sebab arah pada time frame H4 masih lagi mengatakan sell. Jadi kita nak anda tak boleh buy sebab H4 masih lagi mengatakan sell. Jadi kita tunggu setup yang berlaku. Contoh dekat sini, selepas hit stop loss, dia buat price action yang kedua. Okey, jadi dekat sini hanya tidak ada dominant, tidak ada formasi dominant dekat sini. Yang ada hanyalah engulfing sahaja. Okey, cuma untuk video ni saya tak nak ceritakan berkenaan engulfing, saya nak cerita berkenaan CS dominant sahaja. Okey. Selepas dia kena stop loss, tidak ada candle selepas itu, tidak ada candle yang berjaya mematikan setup dominant yang ini. Kalau dia naik kemudian mematikan, ada candle bull yang naik kemudian mematikan setup ni, baru tidak valid untuk setup dominant yang ini. Selagi dia tidak dimatikan seperti ini, maka setup ni masih lagi valid. Kemudian selepas kena stop loss, anda tunggu beberapa candle. Selepas itu setup ni belum lagi mematikan, anda terus boleh buat re-entry sell. Okey, boleh buat re-entry sell dekat sini. Dan stop loss seperti tadi, tengok di mana retest point terakhir, yang terbaru adalah di sini. Okey. Contoh anda nak setkan 15 pip, okey, dekat sini. Anda boleh terus entry dan setkan stop loss dekat sini, campur dengan entry anda dekat sini dalam 21 pip. Okey. Nampak stop loss cukup sangat besar pada time frame M5 sebab ini pair Euro GBP. Cross pair ataupun minor pair,
memang sebab range dia besar sikit. Kalau anda entry menggunakan macam Euro USD ataupun AUD USD, tak jauh lah stop loss dia sebab range dia kecil. Okey, ini untuk M5. Kemudian nak cari lagi entry yang terbaik lagi. Okey, anda betul-betul seorang yang proper punya trader ataupun dia trader yang lebih detail. Okey, pergi ke time frame M1. Saya jarang trade pada M1. Saya jarang trade pada time frame M1. Ada juga kadang-kadang masuk pada setup M1. Okey, kita kecilkan dekat situ. Kita kecilkan zone dekat sini. M5 belum ada breakout. Okey. Tapi kita dah nak entry dah. Okey. Kita dah nak cari entry, kita pergi ke time frame M1. Okey. Okey, bila kita kecilkan lagi time frame, kita pergi ke time frame M1. Okey, jadi kita dapat satu zone dominan dekat sini. Okey, tak valid. Kemudian kita dekat sini bukan candlestick dominan, kita try mana dominan yang valid. Okey, yang pertama dia buat dekat sini. Okey, candle dominant breakout buy. Okey, kita tak nak dominant yang breakout buy sebab arah kita pada time frame H4 tadi adalah breakout sell. Jadi kita cari yang dominant yang breakout sell sahaja. Okey. Kat sini ada candlestick dominant. Okey, ada candlestick dominant dekat sini yang dia buat breakout sell kat sini. Okey. Ini adalah golden setup untuk time frame H1. M1. Golden setup untuk time frame M1. Jadi anda terus boleh entry dekat sini. Okey. Bila kita entry dekat sini, stop loss kita adalah di retest point yang terakhir untuk M1 sini. 5 pip, 10 pip ke 7 pip ke pulang kepada anda. Berapa risiko yang anda nak ambil. Okey. Contoh anda setkan dalam 7 pip. 7 pip campur dengan entry point anda dalam 7 pip, dalam lebih kurang 14 pip anda punya stop loss. Okey. Itu adalah untuk cara kita nak entry menggunakan marquee time frame sampai 4 time frame. Kalau setup tu arah daripada time frame daily ataupun weekly, maka kalau anda pergi ke M1, anda trade filter sampai 6-7 time frame. Okey. Tapi ada kaedah yang simple, yang mudah. Itu kalau anda betul-betul detail punya trader ataupun betul-betul proper nak cari setup yang terbaik, itu terpulang kepada anda lah kalau anda rajin buat sampai 6-7 time frame. Okay, untuk time frame M1, setup engulfing tidak valid pada time frame M1 dan juga M5. Okay, engulfing hanya price action untuk engulfing ni, okay, hanya valid pada time frame M15 ke atas sahaja. Tetapi candlestick dominant dia valid sampai ke time frame M1. Okay. Baik, dan seterusnya, okay, itu kaedah menggunakan banyak time frame. Okay. Apa yang saya selalu gunakan, saya gunakan 2 time frame ataupun 3 time frame sahaja. Okay. Jarang saya gunakan sampai 4-5 time frame. Tapi apa yang saya nak sampaikan adalah kemampuan, okay, kemampuan untuk setup dominan ni anda boleh pergi ke sampai 6-7 time frame. Okay, cuma saya gunakan 2 hingga 3 time frame saja. Senang, simple and steady lah, macam ABC lah. Okay. Baik, seterusnya kita lihat, check balik satu lagi kaedah. Ini yang saya nak ceritakan, bagaimana kita nak cari entry yang terbaik. Okay, ini adalah antara kaedah. Okay, antara kaedah kita nak cari entry. Ada 2 lagi kaedah, cuma saya ceritakan satu dulu. Tapi kaedah ni selalu saya gunakan, di mana kita nak cari entry yang terbaik, di mana entry tu setup entry tu jarang kena stop loss. Okay, potensi dia 80 hingga 90% win ataupun memberikan kita profit. Okay, ini adalah salah satu kaedah. Yang pertama, okay, kaedah ni adalah first kita mesti tengok dulu arah. Okay, kita dah dapat dah arah pada time frame H4 ataupun daily ke. Okay, kita dah dapat setup arah. Contoh seperti EG ni ada setup arah pada time frame H4. Okay, kemudian kita intai pada time frame M15. Okay, intai pada time frame M15. Okay, first M15. Okay, yang pertama
M15, pastikan M15 ada candlestick dominant. Okey, jangan entry lagi. Kita pastikan dulu dia ada setup candlestick dominant, kemudian kita tunggu dia berlaku breakout pada M15. Okey, M15 kita nak dia buat breakout juga. Okey. Selepas berlaku breakout, okey. Kat sini. Selepas berlaku breakout pada time frame M15, ini kena breakout dia. Kemudian ini setup golden setup untuk M15. Okey. Okey, selepas berlaku breakout pada time frame M15, jangan entry lagi. Kita tunggu di time frame M5. 3 time frame saja. Ini satu kaedah. Okey, ini adalah salah satu kaedah. Kita pergi ke time frame M5. Okey, pasangan kepada setup arah pada time frame H4 dan pasangan untuk H4 adalah M15. Okey. Kemudian M15 pastikan sudah ada setup entry untuk follow H4. Jadi setup entry dah ada kat sini tapi kita belum entry. Kita tunggu di time frame M5. Kita lihat dulu, kita akan filter yang terakhir adalah pada time frame M5. Ini adalah salah satu kaedah untuk cari entry point yang terbaik. Okey, insya-Allah. Okey, kita pergi time frame M5. Okey, pada time frame M5, okey, pada time frame M5 dekat sini. Okey. Ini adalah time frame M5, zone M15 tadi, daripada sini sampai sini adalah time frame zone dalam time frame zone dominant pada time frame M15. Sekarang kita pergi pada M15 tadi kita belum entry lagi. Kita tunggu entry pada M5. Okey, kita nak cari M5 selepas berlaku breakout pada zone M15 tadi, kita nak candlestick dominant yang berlaku pada time frame M5 dekat sini. Okey. Ini adalah candlestick dominant pada time frame M5. Okey. Kemudian ada candle dominant dekat M5. Selepas syarat, anda mesti ingat dia punya structure dia. Yang pertama, H4 dah buat candlestick dominant dan ada arah yang breakout pada dominant H4. Itu sebagai arah. Kemudian M15 sudah ada setup entry. Sudah ada setup entry pada M15. Sudah di mana ada candle dominant dan ada breakout. Kemudian kita pergi ke M5. M pada time frame M15 tadi kita belum lagi buat entry. Okey, kita pergi ke time frame M5 untuk cari dominant yang baru selepas berlaku breakout M15. Jadi dekat sini ada candlestick dominant pada time frame M5 dan ada breakout. Kemudian kita tunggu dia datang balik dalam zone dominant. Okey, tunggu dia datang balik dalam zone dominant dekat sini. Okey, kemudian kita entry pada time frame M5. Dan ini ada contoh setup yang buat breakout mematikan. Okey, jarang berlaku setup macam ni. Tapi dekat sini apa yang saya nak sampaikan adalah bila dia datang balik dalam zone M5, anda entry dalam zone dominant time frame M5 dekat sini. Okey, dekat sini anda boleh terus contoh anda setkan dalam 15 pip stop loss anda. Contoh daripada retest point yang terakhir dekat sini. Okey, 15 pip dekat sini. Okey, masih lagi belum hit stop loss dekat sini. Jadi selepas dibuat kenaikan, anda hold saja. Okey, kemudian belum hit stop loss, kemudian dia turun balik, dekat situ anda dah profit dah. Okey, dah mula profit ataupun sudah mula membiru. Jadi kalau anda nak layer sekalipun, pastikan jaga MM. Okey, anda layer dalam money management. Okey, tengok berapa pip cover margin yang akaun anda dapat bertahan. Okey, kemudian anda boleh entry dalam zone M5. Okey, ini adalah kaedah yang saya nak tunjukkan pada hari ini, di mana menggunakan 3 time frame. Okey, arah pada time frame H4, kemudian setup entry pada M15 tapi tidak entry, kemudian tunggu setup entry pada time frame M5. Selepas M15 sudah ada setup entry yang valid, di mana dominant yang breakout sell pada M15 tak entry lagi, tapi pergi pada time frame M5 untuk follow, untuk tunggu dominant yang baru, kemudian ada setup untuk entry. Okey, ini untuk anda boleh gunakan setup seperti ini. Ini adalah salah satu kaedah untuk entry yang terbaik menggunakan strategi candlestick dominant. Okey, seterusnya saya nak ceritakan untuk bagaimana kita nak take profit. Okey, kita nak take profit. Okey,
Di mana saya nak mulakan untuk cara take profit ni. Okey, kita pergi balik pada time frame H4. Okey, baik. Untuk kaedah menggunakan naked chart, apa-apa strategi menggunakan naked chart sebenarnya tidak ada TP. Okey, tidak ada TP yang khusus ataupun khususiah. Okey, yang betul-betul khusus tidak ada. Dia general, okey, ataupun lebih fleksibel. Okey, dia tidak ada satu kaedah yang kita nak ambil TP. Okey. Apa yang saya nak sampaikan adalah bila kita menggunakan strategi naked chart, okey, take profit ni dia bebas. Bila kita menggunakan naked chart, tidak ada TP. Kita akan TP kan dia selepas berlaku reversal ataupun arah berlawanan daripada setup entry ataupun setup arah yang kita ada waktu tu. Okey, contoh dekat sini adalah candlestick dominant. Kemudian kita dah entry lah dekat sini ataupun dekat sini ke, okey. Dan entry sell. Okey, menggunakan setup ataupun kaedah untuk kita cari entry tadi. Kemudian dia buat penurunan. Kita tidak ada TP. Okey, tidak ada TP. Selagi tidak ada dominant, dekat sini dah ada dominant sell, sebab tu kita entry. Selagi tidak ada dominant yang buat breakout buy. Okey. Jika dia buat penurunan lagi, tidak ada dominan yang buat breakout buy, kita hold lagi, sehingga ada dominan yang buat tanda untuk reversal. Okay. Itu adalah naked chart punya asas lah untuk take profit. Selagi tidak ada dominan yang berlawanan. Okay. Contoh ini setup sell. Selagi belum ada dominan yang buat breakout buy, okay, dominan yang buat breakout buy, maka kita hold lagi setup tu ataupun entry ataupun position kita. Okey, tidak ada TP yang khusus. Okey, untuk itu pada asasnya. Okey, pada secara dasarnya macam tu. Okey, tapi ada juga cara kita nak setkan TP. Antara contoh yang saya ketengahkan dalam buku dan juga dalam video-video sebelum ni adalah, okey, ini adalah kaedah kita nak setkan TP. Okey, kaedah yang pertama tadi secara asasnya anda kena faham di mana naked chart tidak ada TP. Dia lepas je, sehinggalah ada tanda-tanda untuk reversal. Okey, sehingga ada tanda-tanda untuk reversal. Dia ada pro and contra lah. Okey, ada antara set TP ataupun tidak set TP. Okey, untuk cara kita nak setkan TP, adalah kita menggunakan SNR zone dalam dominan yang terdekat. Okey, contoh dekat sini. Okey, ini adalah setup entry kita. Selepas kita dapat entry, dia buat perjalanan, okey, dah buat perjalanan turun dan kita profit waktu tu. Kita intai di mana zone SNR yang lama ataupun dominan yang lama yang sebelum ni, di mana dia punya zone dominan. Kita nak dominan yang valid. Okey, jadi dekat sini tidak ada dominan. Okey, kemudian di sini ada satu candle dominan. Okey, kita tarik dekat sini, ada satu candle dominan yang valid. Okey, ada satu candle dominan yang valid dekat sini. Okey, kat sini adalah antara TP awal, TP yang terdekat. Okey, kita boleh setkan TP dekat sini. Okey, macam mana kita nak setkan TP? Kita intai di mana retest point ataupun SNR point yang ada dekat sini adalah di sini. Ataupun di sini. Okey, salah satulah, ambil yang terdekat pun okey. Okey, jadi TP kita boleh set dekat sini. Sebab ini adalah yang terdekat. Okey, sebab tu buat penurunan ni anda nak set BE ke tak nak set BE, itu terpulang kepada anda. Tapi apa yang saya nak sampaikan dekat sini, TP anda yang terdekat adalah di sini. Okey. Untuk pair Euro GBP baru ni minggu lepas kita bincangkan untuk sell Euro GBP. Okay, alhamdulillah berakhir dengan profit lah. Okay. Cuma kita dah close awal sebab kita bimbang berlaku sentimen. Okay, sewaktu musim wabak COVID-19 ni kita takut ada sentimen. Okay, jadi dekat sini kita dah boleh TP, setkan TP dekat sini sahaja. Okay, itu kaedah untuk kita setkan TP untuk time frame H4. Okey. Saya nak detailkan lagi berkenaan take profit.
yang pertama kita boleh setkan TP pada zone dominan ataupun SNR yang terdekat pada time frame H4 ataupun pada time frame lahirnya setup. Contoh, setup pada time frame H4, okey, berlaku setup arah pada time frame H4, jadi TP kita juga adalah dominan pada time frame H4 yang terdekat. Okey. Dan satu lagi pilihan yang kita ada adalah TP pada time frame daily, iaitu zone dominan time frame daily yang terdekat. Setup H4 tapi TP pada time frame daily. Okey, contoh dekat sini di mana time frame daily. Okey, pada time frame daily kadang-kadang dia berada dalam zone yang sama, kadang-kadang dia berada dalam zone yang berlainan. Kalau dekat sini dia lebih sedikit ke bawah. Okey, lebih sedikit ke bawah. Di mana SNR dia ini adalah dominan pada time frame daily. Okey, arah pada time frame H4 tadi, TP pada time frame daily, iaitu dominan yang terdekat pada time frame daily. Okey, jadi kita intai dekat sini. Jadi kita punya TP kita boleh setkan satu di sini dan yang kedua adalah di sini. Ini adalah kalau nak TP lebih jauh pada time frame daily. Anda boleh setkan TP dekat sini. Okey. Ya, kaedah yang pertama ataupun secara asasnya untuk naked chart tidak ada TP. Tunggu dia TP. Okey, tunggu TP pada jika berlaku reversal sahaja. Selagi tidak ada reversal, kita lepas je dia. Dia pergi ataupun kita nak setkan BE siap-siap. Okey, nak alihkan BE. Okey, buat break even. Okey, yang kedua adalah kaedah yang ni, iaitu TP pada time frame H4 ataupun TP pada time frame pada time frame H4 dalam zone dominan SNR yang terdekat. Okey, cari dominan yang terdekat dekat situ, dekat bawah. Okey, dan entry dekat situ. TP, setkan TP pada SNR dalam zone dominan dekat situ. Okey, dan ataupun pilihan antara pilihan lain yang anda ada adalah TP pada time frame daily. Okey, setup lahir pada time frame H4. Yang pertama tadi TP pada time frame H4 juga. Okey, yang kedua adalah TP pada time frame daily. Okey, TP pada time frame daily. Contoh yang ini, anda tengok nak lihat di mana sedikit jauh untuk TP, anda boleh tengok pada time frame daily di mana dominan yang terdekat yang ada. Okey, yang terdekat adalah di sini. Okey, yang kedua yang sedikit jauh adalah di sini. Ini adalah dominan yang lebih jauh. Jadi, anda boleh TP dekat sini dahulu. Okey. Kemudian contoh kalau berlaku dominan ni, price turun lagi, sekiranya price turun lagi dan buat breakout macam ni, maka kalau anda tak setkan TP, anda lepaskan anda belum setkan TP, okey. Jika berlaku breakout macam ni, maksudnya dominan ni sudah arah buy yang ini walaupun yang lama tapi sudah dimatikan, maka anda boleh set TP dekat sini. Okey. Okey, untuk TP yang dekat adalah di zone sini. Anda boleh setkan TP dekat sini ataupun di sini. Itu untuk time frame daily. Okey, insya-Allah saya rasa itu saja untuk video kali ini. Sharing santai-santai daripada saya. Okey, kepada yang pernah belajar dengan saya sebelum ni, insya-Allah saya doakan kita semua profit, termasuk diri saya juga. Kita sama-sama profit insya-Allah. Rezeki dan ilmu ni milik Allah. Okey, milik Allah. Jadi itu saja yang saya dapat bantu. Okey, apa yang kekurangan daripada saya minta maaf dari segi penyampaian. Okey, dan insya-Allah saya akan perbaiki lagi untuk masa hadapan. Dan satu lagi saya ingin berpesan, okey, jangan jadikan forex trading ni sebagai platform untuk anda berjudi. Okey, sayangi modal anda. Kalau anda nak setkan sedikit high risk, boleh, tapi pastikan anda ada setup, ada cara untuk exit, itu untuk cut loss ataupun macam mana kalau anda nak gunakan lot yang besar, okey, lot size yang besar, di mana anda mesti ada stop loss ataupun cut loss. Okey, anda tahu cara nak exit. Okey, elakkan daripada menggunakan platform ini untuk anda berjudi. Okey, sayangi modal anda. Okay, biar profit sikit-sikit. Bagi saya profit ni, okay, profit ni lebih kepada rezeki. Okay, berapa yang kita nak. Kalau semalam kita dah profit 100 USD, tidak semestinya hari ni kita akan profit 100 USD juga. Okay, bergantung kepada pergerakan market. Mungkin hari semalam dapat 100 USD dan mungkin hari ni anda dapat 20 USD sahaja.
Ataupun mungkin semalam anda dapat 20 USD, hari ni mungkin anda dapat 100 USD, bergantung kepada pergerakan market. Apa yang penting adalah anda follow technical, follow strategi. Okay, apa yang anda faham, apa yang anda boleh gunakan, betul-betul faham. Okay, dan ikut SOP. Pastikan anda ada SOP yang anda follow. Tak kisahlah SOP yang sudah saya sediakan. Contoh, anda gunakan candlestick dominant. Okay, tak kisah anda gunakan SOP yang saya sediakan ataupun anda nak buat SOP sendiri. Okay, tidak ada masalah. Janji follow SOP dan disiplin dalam follow SOP tu. Okay, saya rasa itu sahaja sharing daripada saya untuk video kali ini. InsyaAllah semoga video-video yang saya share dalam YouTube channel KFX Academy semoga memberikan manfaat, okay, kepada anda semua. Dan insyaAllah untuk masa hadapan, okay, untuk masa hadapan saya ingin umumkan saya bersama dengan broker yang sebelum ni dikenali dengan Mokas. Okay, sebelum ni dikenali sebagai broker Mokas. Sekarang ni adalah broker MFM Group. Okay, MFM Group. InsyaAllah saya akan bersama-sama dengan broker ni. Okay, untuk projek seterusnya. Dan kita akan aturkan, okay, akan structurekan satu jadual untuk kelas-kelas offline, untuk seminar. Okay, InsyaAllah jika diizinkan Allah, okay, jika diizinkan Allah, okay, kita akan jumpa nanti untuk kelas-kelas yang kita cuba aturkan jadual tu nanti. Okay, dan buat masa ni kelas online pun kita masih lagi berfungsi seperti biasa. Kita ada perbincangan setiap hari berkenaan setup yang ada, di mana kita buat perbincangan tu supaya kita lebih faham, okay, berkenaan ilmu perhatian, kita lebih faham. Sebab tu kita buat perbincangan setiap hari pada hari trading. Okay, dan untuk setiap minggu saya akan sediakan beberapa video. Biasa saya buat lebih daripada satu video forecast. Okay, untuk next week ataupun untuk minggu seterusnya, untuk minggu hadapan saya akan buat pada hari Minggu. Okay, jangkaan ataupun analisa saya berkenaan pair, mana-mana pair ataupun pair tertentu, insyaAllah. Okay, itu saja. Bagi yang ingin dapatkan buku, boleh direct PM saya ataupun call saya, insyaAllah. Okay, dan bagi yang nak register under team KFX Academy ataupun anda nak register bawah mana-mana IB dalam broker, okay, MFM Group dan MFM Securities, anda boleh PM mana-mana IB dan nanti boleh join saya, group saya nanti, insyaAllah. Okay, itu sahaja. Okay, selamat study, banyakkan backtest, okay, kemudian trade carefully, sayangi modal anda. Okay, sekian daripada saya, Muhammad Amirul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sihat-sihat selalu, ceria-ceria selalu, insya-Allah.